Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa khabar murid-murid? Alhamdulillah kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi untuk meneruskan pembelajaran kita pada hari ini. Alhamdulillah diberikan nafas pada hari ini, diberikan nikmat Islam. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran ibadat pelajaran 4 yang bertajuk solat sunat. Hari ini kita belajar pelajaran 4 iaitu solat sunat, iaitu kesinambungan daripada kelas kita pada hari yang lalu. Okey, murid-murid boleh buka buku teks ibadat pelajaran 4 solat sunat. Okey, buka muka surat 49. Okey, jom kita teruskan pelajaran yang keempat ni mengenai solat sunat. Okey, solat sunat yang seterusnya iaitu solat sunat duha. Solat sunat duha. Sekurang-kurangnya solat duha dikerjakan sebanyak 2 rakaat, tetapi yang lebih afdal adalah 8 rakaat. Waktunya ialah selepas terbit matahari sekadar segalah sehingga gelincir matahari. Okey, solat sunat duha ni dikerjakan sekurang-kurangnya paling paling sikit ialah 2 rakaat. Tetapi yang paling afdal, yang lebih afdal, yang lebih baik ialah 8 rakaat. Okey. Ini solat sunat duha. Okey, waktunya bila kita nak kerjakan solat sunat duha ini? Okey, waktunya selepas terbit matahari. Selepas terbit matahari maknanya selepas waktu subuh. Selepas terbit matahari sekadar segalah sehingga gelincir matahari. Maknanya solat sunat duha ni dikerjakan iaitu selepas waktu subuh sehingga tamatnya bila? Sehingga gelincir matahari, iaitu sebelum waktu zuhur, iaitu pada tengah hari. Okey, itu selepas waktu subuh tadi gelincir terbit matahari hingga sebelum waktu zuhur. Itu waktu solat sunat duha. Okey, solat sunat seterusnya solat sunat awabin. Okey, solat sunat awabin ianya boleh ditunaikan sekurang-kurangnya 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya 20 rakaat. Waktunya antara solat maghrib dengan solat isyak. Okey, solat sunat awabin ni boleh ditunaikan paling sikit 2 rakaat dan paling banyak ialah 20 rakaat. Okey, waktu solat sunat awabin ialah antara solat maghrib dengan solat isyak. Okey, antara maghrib dengan isyak itu waktu solat sunat awabin. Okey, seterusnya solat sunat istikharah. Okey, solat sunat istikharah dikerjakan sebanyak 2 rakaat. Okey, solat sunat istikharah dikerjakan sebanyak 2 rakaat. Okey, awak nampak tu lafaz niatnya. Okey, lafaz niat solat sunat istikharah. Usalli sunnatal istikharah rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat istikharah 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okey, tu niat solat sunat istikharah. Okey, bacaan surah aja pula. Okey, bacaan surah pada rakaat pertama selepas surah Al-Fatihah ialah surah Al-Kafirun. Dan pada rakaat kedua surah Al-Ikhlas. Okey, pada rakaat kedua pula selepas surah Al-Fatihah ialah surah Al-Ikhlas. Okey, setelah salam sunat membaca doa yang tertentu. Okey, setelah salam maknanya selepas menunaikan solat sunat istikharah, disunatkan membaca doa yang tertentu. Okey, doanya boleh berpandu buku teks muka surat 51. Okey, muka surat 51 ada doa solat sunat istikharah. Okey, awak boleh tengok dan baca doa solat sunat istikharah. Okey, solat sunat istikharah ni dikerjakan sebanyak 2 rakaat.
Pada rakaat pertama, selepas surah Al-Fatihah, baca surah Al-Kafirun. Pada rakaat kedua, selepas surah Al-Fatihah, baca surah Al-Ikhlas. Okey, tengok solat sunat seterusnya pula. Okey, solat sunat hajat. Okey, solat sunat hajat, biasa kita dengar dan biasa kita kerjakan. Okey, solat sunat hajat dikerjakan sebanyak 2 rakaat. Okey, solat sunat hajat dilakukan sebanyak 2 rakaat ya. Okey, ni yang awak nampak ni dalam kotak tu. Okey, ni niatnya. Lafaz niat solat sunat hajat. Usolli sunnatal hajati rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat hajat 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okey, ni lafaz niat solat sunat hajat. Okey, seterusnya solat sunat tahajud. Nah, tadi solat sunat hajat kita buat 2 rakaat. Sekarang tengok solat sunat seterusnya, solat sunat tahajud. Okey, solat sunat tahajud ialah solat malam selepas bangun dari tidur. Ia dilakukan sekurang-kurangnya 2 rakaat atau 4 atau 6 atau 8 rakaat. Okey, solat sunat tahajud ni ialah dilakukan pada malam hari, iaitu selepas bangun dari tidur. Okey, sebaik-baiknya ialah pada 1/3 malam, iaitu pada pukul 2 atau 3 pagi. Pada waktu tersebut kita bangun dari tidur dan menunaikan solat sunat tahajud. Okey, berapa rakaat? Okey, paling sekurang-kurangnya 2 rakaat atau 4 atau 6 atau 8. Okey, ni awak nampak ni lafaz niatnya. Okey, lafaz niat solat sunat tahajud. Usolli sunnata tahajjudi rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat tahajud 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Ingat solat sunat tahajud dilakukan pada malam hari selepas bangun dari tidur. Seeloknya pada 1/3 malam. Dilakukan 2 rakaat atau 4 atau 6 atau 8 rakaat. Okey, solat sunat seterusnya iaitu solat sunat tasbih. Okey, solat sunat tasbih ni. Okey, yang pertama iaitu ditunaikan sebanyak 4 rakaat dengan 1 salam jika ditunaikan pada waktu siang. Jika pada waktu malam ditunaikan tiap-tiap 2 rakaat dengan 1 salam. Okey, nombor 1 diterangkan. Okey, solat sunat tasbih ni ditunaikan sebanyak 4 rakaat dengan 1 salam. Okey, itu kalau dilakukan pada waktu siang. Jika dilakukan pada waktu malam, ditunaikan 2 rakaat dengan 1 salam. Lepas tu bangun balik, 2 rakaat dengan 1 salam. Okey, nombor 2, lafaz niat solat sunat tasbih. Usolli sunnata tasbihi arba'a raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat tasbih 4 rakaat, 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okey, kenapa ada 4 rakaat, ada 2 rakaat? Sebab 4 rakaat dengan 1 salam pada waktu siang. Kalau dilakukan pada waktu siang, 2 rakaat dengan 1 salam jika dilakukan pada waktu malam. Okey, nombor 3, bacaan surah selepas membaca surah Al-Fatihah. Okey, ni bacaan surah selepas baca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat. Okey, pada rakaat pertama surah At-Takasur. Pada rakaat kedua surah Al-As. Pada rakaat ketiga surah Al-Kafirun. Pada rakaat keempat surah Al-Ikhlas. Okey, ni surah-surah ni dibaca selepas membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat. Okey, seterusnya nombor 4, bacaan tasbih. Okey, solat sunat tasbih mesti ada bacaan tasbihnya. Okey, ni contoh ni yang nampak ni dalam kotak ni, ni lafaz tasbihnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tu lafaz tasbihnya. Okey, pada waktu bila lah kita nak baca tasbih ni? Okey, tengok nombor 5 ni, bilangan tasbih pada setiap rakaat. Okey, 15 kali selepas membaca surah. Okey, selepas membaca surah, kena baca tasbih tadi sebanyak 15 kali. Okey, yang kedua, 10 kali ketika rukuk selepas tasbih rukuk. Okey, selepas membaca bacaan ketika rukuk, baca tasbih tadi sebanyak 10 kali. Okey, yang ketiga, 10 kali ketika i'tidal. Okey, selepas membaca Sami Allahu liman hamida Rabbana lakal ham, baca tasbih tadi sebanyak 10 kali. Tasbih tadi subhanallah walhamdulillah tu sampai habis, ulang sebanyak 10 kali. Okey, seterusnya 10 kali ketika sujud selepas tasbih sujud. Okey, selepas membaca bacaan ketika sujud, baca tasbih tadi subhanallah walhamdulillah sampai habis, ulang 10 kali. Okey, lepas tu jim 10 kali ketika duduk antara dua sujud. Dibaca selepas doa duduk antara dua sujud. Okey, selepas membaca bacaan ketika duduk antara dua sujud, baca tasbih tadi subhanallah walhamdulillah sampai habis, ulang sebanyak 10 kali. 10 kali ketika sujud kedua selepas tasbih sujud. Okey, sujud kali kedua selepas baca bacaan sujud, baca tasbih tadi ulang sebanyak 10 kali. Okey ya. Seterusnya yang terakhir, 10 kali ketika duduk istirahat atau tasyahud bagi rakaat yang ada tasyahud. Okey, 10 kali dibaca tasbih tersebut pada waktu kita duduk tahiyat. Pada duduk tahiyat. Okey, ulang sebanyak 10 kali. Okey, jumlah tasbih keseluruhannya sebanyak 300 kali. Jadinya jumlah keseluruhannya kita baca 300 kali tasbihnya pada setiap pada satu solat sunat tasbih. Ni dipanggil solat sunat tasbih sebab kena baca tasbih tadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itu tasbih je. Okey, seterusnya solat sunat yang lain. Ni yang lain yang selain yang cikgu terangkan tadi. Okey, yang pertama solat sunat yang lain. Yang pertama solat sunat gelincir matahari ditunaikan sebanyak 2 rakaat kerana gelincir matahari, maknanya pada waktu tengah hari. Okey, nombor 3, solat sunat tahiyatul masjid ditunaikan 2 rakaat kerana masuk masjid. Apabila masuk masjid, disunatkan untuk menunaikan solat sunat tahiyatul masjid, menghormati masjid. Okey, nombor 4, solat sunat wudu 2 rakaat. Selepas ambil wudu, solat sunat wudu 2 rakaat. Nombor 5, solat sunat musafir 2 rakaat. Ini solat sunat musafir bagi orang yang berjalan jauh. Tu musafir, iaitu berjalan jauh. Okey, nombor 6, solat sunat hudum 2 rakaat. Okey, nombor 7, solat sunat taubat 2 rakaat. Solat sunat taubat apabila melakukan solat sunat taubat ni kita dilakukan pada setiap hari. Sebab apa? Sebab kita ni hamba yang selalu melakukan dosa. Okey. Nombor 8, solat kerana nikah 2 rakaat. Okey, nombor 8 ni solat sunat 2 rakaat selepas akad nikah. Okey, seterusnya. Solat sunat yang disunatkan berjemaah. Okey, yang tadi, yang solat sunat yang lain tadi, yang ada 8 tadi tu. Ni solat sunat wudu, musafir, taubat, gelincir matahari, tahiyatul masjid ni disunatkan solat sunat yang kita baca ni, yang cikgu sebut ni, solat sunat ni tidak dituntut
dilakukan secara berjemaah. Berjemaah tu maksudnya ramai-ramai ya. Okey, maknanya solat-solat sunat yang 8 ni, yang nampak 8 ni tidak dituntut untuk melakukan secara berjemaah. Okey, ni seterusnya pula, solat-solat sunat yang disunatkan berjemaah. Okey, ni solat-solat sunat disunatkan, disarankan untuk dilakukan secara berjemaah, secara beramai. Okey, antaranya solat sunatnya ialah yang pertama, solat sunat 2 hari raya. 2 hari raya. Hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidiladha. Okey, tu disunatkan dilakukan secara berjemaah, secara beramai. Okey, yang kedua, solat sunat gerhana bulan atau matahari. Apabila berlaku gerhana bulan atau matahari, disunatkan melakukan solat sunat. Lepas tu dilakukan secara berjemaah. Okey, yang ketiga, solat sunat istisqa, iaitu minta hujan. Okey, solat sunat ni dilakukan apabila suatu tempat tu berlaku kemarau ataupun kemarau yang sangat panjang atau berlaku kekeringan. Okay, jadi dilakukan solat sunat istisqa ni dilakukan secara berjemaah, secara beramai-ramai. Okay, yang keempat, solat sunat tarawih, iaitu ditunaikan sebanyak 20 rakaat dengan 10 salam, tetapi tidak sah jika dilakukan 4 rakaat atau lebih dengan 1 salam. Waktunya ialah bermula selepas solat isyak hingga terbit fajar. Okay, yang terakhir ni ialah solat sunat tarawih. Solat sunat tarawih ni disunatkan untuk dilakukan secara berjemaah, secara beramai-ramai. Jadinya ada 4 solat sunat yang disunatkan dilakukan secara berjemaah. Solat sunat hari raya, solat sunat gerhana bulan atau matahari, solat sunat istisqa, solat sunat tarawih. Okey, seterusnya waktu. Waktu makruh solat. Waktu makruh. Waktu makruh makna waktu kita makruh untuk melakukan solat. Okey, waktu bila? Okey, yang pertama, tidak sah dan haram solat di waktu yang dimakruhkan kecuali di tanah haram Mekah. Sama ada di Masjidil Haram atau tempat-tempat lain yang boleh dikerjakan solat pada bila-bila masa. Okay, yang pertama dia kata tidak sah dan haram solat di waktu yang makruh, di waktu yang dimakruhkan. Kecuali kat mana? Kecuali dekat Mekah. Okay, nombor 2. Ni nombor 2 ni. Tengok penting ni. Terdapat 5 waktu. 5 waktu yang dimakruhkan untuk menunaikan solat. Okey, yang pertama, 5 waktu tersebut. Okey, selepas solat sunat subuh hingga matahari naik tinggi segala. Okey, selepas solat sunat subuh, selepas solat subuh hingga matahari naik tinggi segala. Makruh untuk melakukan solat. Okey, yang kedua, waktu terbit matahari hingga naik segala. Waktu matahari tengah terbit tu hingga naik segala, tingginya segala, tu waktu makruh untuk solat. Okey, yang ketiga, waktu matahari tegak hingga matahari gelincir kecuali hari Jumaat. Waktu matahari tegak, maknanya matahari berada di tengah-tengah, tegak. Maksudnya pada waktu tengah hari. Okey, yang keempat, selepas solat asar hingga terbenam matahari. Okey, selepas menunaikan solat asar hingga terbenam matahari, maknanya hingga waktu maghrib. Okey, jim, waktu matahari kekuningan hingga terbenam matahari, maknanya waktu senja tu, waktu matahari tengah kuning-kuning nak terbenam tu, nak nampak tu, waktu kuning tu, tu makruh untuk menunaikan solat. Okey, ni 5 waktu ni.
5 waktu yang makruh ditunaikan solat. Okay, nombor 3, haram. Haram dan tidak sah pada 5 waktu, makruh di atas pada 2 keadaan. Okey, haram. Haram dan tidak sah kalau kita lakukan solat pada 5 waktu tadi, 5 waktu yang dimakruhkan tadi. Okey, dengan sebab keadaannya, yang pertama, solat itu kerana sebab datang kemudian, seperti solat sunat ihram dan solat sunat istikharah. Yang kedua, solat yang tidak bersebab, seperti solat sunat mutlak dan tasbih. Yang ni haram dan tidak sah pada waktu tadi, waktu 5 waktu yang makruh ditunaikan solat. Okay, yang keempat, tidak haram menunaikan solat dalam waktu makruh tersebut pada 2 keadaan. Keadaan ni kenapa? Sebabnya, okay, yang pertama kerana sebab-sebab sebelumnya, seperti solat fardu, qada solat fardu, atau qada yang sunat, solat jenazah, solat nazar, solat muaddah, solat sunat wudu, sujud tilawah dan sujud syukur. Okay, yang kedua, kerana sebab-sebab menyertainya, seperti gerhana dan istisqa, iaitu minta hujan. Okey, yang ni kalau ada sebabnya, ni dua keadaan. Tidak haram menunaikan solat pada waktu 5 waktu tadi. Sebabnya apa? Solat fardu ke, kodok solat fardu ke, sujud tilawah, sujud syukur, ataupun solat sunat gerhana, ataupun solat sunat minta hujan. Okey, hari ni kita belajar solat sunat. Belajar solat sunat tadi apa? Solat sunat duha, solat sunat awabin, solat sunat istikharah, solat sunat hajat, solat sunat tahajud, solat sunat tasbih. Lepas tu ada solat sunat yang tidak dituntut dilakukan secara berjemaah. Ni solat sunat yang dituntut, yang disunatkan secara berjemaah. Solat sunat hari raya, solat sunat gerhana bulan, matahari, solat sunat istisqa, minta hujan, solat sunat tarawih. Okey, itu saja pembelajaran kita pada hari ini, iaitu mengenai solat sunat. Okey, sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.